cakap lagi. Cuba try Dengar. cakap. Saya set up speaker saya pula. Aduh. Okey. Kalau dengar apa B? 2 set 4, X 2/3, Y 1/3. 2 set 4. Macam mana? Ulang balik. 2 2 set 4, set. X 2/3, Y 1/3. Macam ni set ni. 2 kat luar. 2 set 4. 4 tu pun 2 set 4. Ya. Okey. X 2/3. X kuasa. X kuasa 2/3. Y kuasa 1/3. Ada jawapan lain? Yang lain dapat macam mana? Madam, Ya. saya dapat cube root 4x square y. Cube root of 4x power of 2 and y. 4 x power of 2. 2 y. Yep. Madam, x power 2 dengan y tu under the same cube Bracket. root. No, under the same cube root. Semua ni ada cube root. Okay. So, yang ni pun okey jugalah. Kalau step dia, kalau awak yang ini kurang tepat lah. So, yang ini yang betulnya. Tapi kalaulah cara penulisan dia, kalau nak lagi mudahkan, kan yang ini kan 16 X kuasa 4, Y kuasa 2. 6 roots ni maksudnya 1/6. Okay. 6 roots maksudnya power of 1/6. Then setiap ni, yang ini kalau kita separate kan, yang ni sekeping, yang ni sekeping. Okay. So setiap kepingan tu, means that here we have 16 power of 1/6, X power of 4 power of 1/6, Y squared power of 1/6. Okay. So 16 ni, kita boleh cari base yang terkecil dia. So nak tukar dia jadi apa? Apa yang ada? Base berapa yang paling kecil yang boleh hasilkan 16? 4 kuasa? Kuasa 2. Betul, tapi belum terkecil lagi. 2 dengan 8. So 2 kuasa berapa? 2 darab 8. Bukan 2 darab. kuasa 4. 2 kuasa 4. Kuasa. Okay, bukan saya nak yang darab tu, saya nak yang kuasa. Okay, so 16 ni kita tukar jadi, 4 tu awak bayang, 4 kan ada 2 kuasa 2 kan? Maksudnya ada lagi lah yang kecil. So, 2 kuasa 4. So, 1/6, X power of 4 power of 1/6, Y squared power of 1/6. Then baru kita boleh pemudahkan semua ni. Okay. So, kalau kita kecilkan, sini akan tinggal 2 kuasa 3/2. Okay. Terbalik. 2 kuasa 2/3. X pun kuasa 2/3. Y kuasa 1/3. So nak tinggal dalam macam ni pun boleh juga. So yang ni dia sama juga.
Okay, sebab semuanya tu per 3, maksudnya per 3 kat situ adalah cube root lah. Okay. Ikut mana yang mudah. Okay, next. Kita simplifying set. Okay. Set dekat bawah ni. Okay. Bila ada set at denominator, okay, kita panggil sebagai apa istilah dia? Irrational number. Okay, irrational number. Bila ada set pada denominator ni, kita panggil sebagai irrational number. Okay, tapi kalau awak tekan calculator, dia dapat juga nilai. Okay, so katalah macam 5 per set 3. Cuba tekan calculator. Dapat berapa? 5 per set 3. Dapat berapa? Lima set 3 per 3. Tak, saya nak dalam perpuluhan. Dalam perpuluhan. 2.886. 2.8867. So ini dalam perpuluhan. Okay. Maksudnya dia bukan undefined. Okay. Bukannya bila awak tekan calculator dia dapat max error ke tak. Okay. Dia ada nilai 2.8867. Cuma kalau daripada segi penulisan matematik, bila ada set dekat bawah, we call it as irrational number. So macam mana kita nak rationalkan dia balik? Macam mana kita nak rationalkan balik? So kita akan darab dengan, kalau yang ini kita akan ikut yang bawah ni. Sebab kita nak rationalkan yang bawah tu. Okay. So kalau bawah ni set B, so kita akan darab atas bawah dengan set B. Okay. Dia mesti atas bawah. Dia tak boleh bawah sahaja. Sebab yang ini nilai dia sama dengan 1. Set B over set B kan nilai dia sama dengan 1. So logik dia any number kalau darab dengan 1 akan dapat number tu balik. Tapi yang ini sebab kita nak rationalkan, baru kita darab ikut yang bawah tu. So maksudnya kalau untuk 5 per dengan set 3. Ya Allah. Darab dengan apa? Set 3 per set 3. So kita darab manual ni 5 darab set 3, 5 set 3 lah. Kan? So set 3 darab set 3 akan jadi 3. Ini je lah. So yang ni kalau awak tekan calculator pun nilai dia tetap akan dapat apa? Cuba tekan calculator dalam perpuluhan. Tukarkan dia dalam perpuluhan. 5 set 3 per 3 sama dengan 5. Kenapa sama dengan 5? 2.8867. 2.8867. Dia mesti samalah dengan yang sebelah ni juga. Cuma yang ini kita panggil sebagai, yang ini kita panggil sebagai bentuk apa tadi saya kata? Irrational number. Irrational. So yang ini dia dah jadi bentuk apa? Lawan irrational. Rational number. Itu je. Okay. Cuma kita nak jadikan dia rational number je. Tapi nilai dia adalah nilai yang sama. Samalah macam
square root 3/5 bawah ni. Maksudnya square root of 3 ada kat atas, square root of 5 ada kat bawah. Square root dekat atas tak ada masalah. Okay. Yang kita concernkan adalah bila square root tu duduk dekat bawah. Bila square root kat bawah, itu sebabnya kita panggil sebagai rational number. Bila dia rational number, itu yang kita akan darab dengan, ini kita panggil darab dengan itself. Okay, istilah dia darab dengan itself. Okay, iaitu sebab kalau dia seketul je, dia punya itself tu seketul je. Tapi kat bawah dia boleh jadi ada dalam bentuk square root of A minus square root of B, square root of A plus square root of B, A minus square root of B, square root of A plus B. So yang ini, bila bentuk macam ni, kita akan darab dengan conjugate. Okay. So apa dia punya conjugate? Apa yang awak faham dengan conjugate tu? Apa awak faham dengan darab dengan conjugate? Simbol dia bertukar. Simbol dia bertukar. Middle operation dia. So maksudnya conjugate untuk square root of A tolak square root of B, dia akan jadi A plus square root of A plus square root of B. Kalau dia tengah dia tambah, dia akan jadi tengah ni tolak. Okay, yang ini kekal. Cuma middle operation dia sahaja yang bertukar. Nampak? Okay, middle operation sahaja yang bertukar. Okay, sebab apa kita pilih conjugate? Okay. Sebab apa kita pilih conjugate ni? Darab dengan conjugate sahaja yang boleh hilangkan tanda set. Bila darab dengan conjugate sahaja yang boleh hilangkan tanda set. Kalau darab dengan square root of A, katalah awak tengok square root of A tambah square root of B, awak pergi darab juga dengan square root of A tambah square root of B. So dia akan jadi square root of A darab square root of A. A. Square root of A darab dengan square root of B. Square root of A times B. AB. Square root of B darab dengan square root of A. Square root of AB. AB. Square root of B tambah square root of B. 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 So macam mana disimplifikan dia? A tambah B. Yang ini jadi apa ni? Dua square root AB. 2 square root of AB. So awak boleh tengok sini. Okay, set tak hilang. Masih ada lagi dalam jawapan akhir awak tu ada set. Tapi, okay, kalau awak darab square root of A tambah square root of B, awak darab dengan its conjugate. Okay, so yang ini dia punya conjugate. Istilah dia. So kita akan dapat, so yang ini akan dapat A. Yang ini, conjugate lah. Okay, tolak. It's conjugate. Okay, square root of A darab dengan negative square root of B. Kat situ tanda dia akan dapat negative square root AB. Yang ini
positif square root AB. So yang ini minus B. So kat sini yang kita nak ni. Okay. Jadi kosong. So yang tinggalnya cuma nombor bulat A tolak B. So sini set dah hilang. Kita punya tujuan nak hilangkan set. Itu sebabnya kita kena darab dengan conjugate. Okay, istilahnya adalah conjugate. Faham? Okay, so bila awak dah tahu laju, okay, kita tahu laju dia conjugate ni. Kalau nak elakkan daripada kembang satu-satu, kalau saya test awak, square root of 3 tambah square root of 5. Darab dengan apa dia punya conjugate? Square root 3 tolak square root 5. Sama dengan apa? Terus kalau boleh laju, sama dengan apa? Negatif 2. Terus 3 tolak 5. Kalau square root of Negatif 7 tolak square root of 2. Apa dia punya conjugate? Square root 7 tambah square root 2. Okay. Dia terus sama dengan apa? Awak 7 tekan tolak kalkulator ke? Komen ni tekan kalkulator ke? 7 tolak 2. So sama dengan 5. Jadi kalau macam ni, 3 tambah square root of 5. Apa conjugate dia? 3 tolak square root 5. Jadi dia sama dengan apa? Tiga tolak 5. Kalau 3 tolak 5, apa beza dengan yang nombor 1 ni? 9 tolak 5. So tengok apa beza nombor 1 dengan nombor 3 tu. Nampak macam sama tapi tak serupa. Apa? Nombor 1 tu ada apa? Nombor 3 tu ada apa? Nombor 1 tu 3 dia ada Square root. square root. Tapi kalau yang nombor 3 tu 3 dia tak ada square root. So tak bolehlah 3 tolak 5 juga. So dia sepatutnya macam mana? 3 darab 3 square root tu. So benda ni sebenarnya 3 kuasa 2 tolak 5. So bila tak ada set, awak kena kuasa 2 kan. So 9 tolak 5 sebenarnya 4. Okay. So alert. Beza ni. Macam mana boleh masa bila dia ni. So kalau ikutkan kembang tu lagi selamat lah. Bila awak kembang, awak akan nampak lah 3 darab 3 9. Tapi kalau yang ni set 3 darab set 3 jadi 3. Itu sebabnya. Tapi kalau dah selalu buat, dah boleh nampak dah, nak laju lagi bagus lah. So yang ni 9. Beza dia. Okay, so hati-hati. So kalau ni
Set 7 tolak 2. Apa conjugate dia? Set 7 tambah 2. So dia punya hasil darab, laju dia, hasil kembang dia. Dan jadi apa? 7 tolak 4. 7 tolak 4. 2 kuasa 2. So 3. Tengah atas tu 7 tolak 2. So beza dia. Okay. Yang awak akan perasan, semua tengah ni akan guna minus. Okay. Untuk jawapan yang tengah tu semua kita pakai minus. Okay. Tu kalau nak laju dia lah. So example ni pun dah ada dah. Okay, useful properties ni boleh untuk dijadikan rujukan lah. Expansion dia. Ini pun boleh laju. A tambah B squared ni maksudnya A tambah B darab dengan A tambah B lah. A tolak B squared, A tolak B darab dengan A tolak B. Tu dia. So dia kembang macam biasa tu. Okay, when a set, yang ni yang saya terang tadi. When a set appear in the denominator, we usually rationalize. Istilah dia adalah rationalizekan denominator tu. Maksudnya daripada bentuk irrational pergi ke bentuk rational. Okay, kalau dalam bahasa Melayu, rational tu macam tak waras. Daripada tak waras, kita waraskan dia. Kan? So rationalize maksudnya kita waraskan, rationalize. So kita waraskan by multiplying the numerator and denominator by itself and its conjugate. Itself ni kalau bawah tu ada seketul set je. Okay. Its conjugate kalau denominator tu ada bentuk macam mana yang istilah panggil conjugate tu? Hasil tambah ataupun hasil tolak. Okay. Itu kita panggil istilah dia. Okay. For A di YouTube, B darab dengan apa? B yang YouTube. A yang kena buat sendiri. So A tu darab dengan apa? Set 3 per set 3. Itu kita panggil apa? Conjugate ke itself? Itself. So set 3 per set 3. Macam tu. Jadi dia macam ni. Hilang je set dekat bawah tu jadi rational. Macam tu je lah. Okay, C. Darab dengan apa? 7 tambah set 2 per 7 tambah set 2. Itu kita panggil apa? Conjugate. Okay. Conjugate. Okay, conjugate ikut hak bawah roh. Okay, so yang atas ni kalau kita darabkan, so dia dapat benda yang atas tu balik. Yang bawah ni, yang tadi tu kalau kita darabkan secara laju, yang kita praktiskan tadi, macam mana jadi secara laju dia? 49 tolak 2.
7 tu tak ada bumbung, tak ada cert, ingat. So bila dia tak ada cert, dia akan jadi 49. Middle operation dia tetap minus. Okay. So cert 2 darab cert 2 akan jadi 2. Laju. Okay. Ni untuk laju lah. Dah biasa. Kalau rasa tak confident, kembanglah satu-satu. Tak ada masalah juga. So 7 tambah cert 2 per berapa jawapannya? 47. 47 dah. Sini je tu dipanggil rational, itu je. Padahal nilai ni kalau awak tukar dalam perpuluhan, okay. So kalau awak tukar dalam perpuluhan, nilai dia mesti sama dengan yang ni. Okay. Dalam perpuluhan nilai dia sama. Bentuk penulisan tu sahaja yang kita panggil sebagai rational dengan irrational. Okey, 5A apa jawapan? Panggil nama lah korang ni. 5 over cert 3 minus x. 5 5 over cert 3 minus x. cert 3 minus X. Itu dah memang atas tu. Kita nak rationalize kan. Maksud yang ni awak tak boleh nak guna kalkulator sangat. Kadang-kadang kalkulator bagi bentuk cert kat bawah juga. Kena buat calculation lah. Sorry madam, saya tak conjugate. Yang ini conjugate ke? Ni itself. Ini darab dengan conjugate. Dia darab dengan apa? By itself. Perasan tak? 3 tolak X tu semuanya seketul semua tu di bawah cert. So yang ini ibarat macam istilah saya ada seketul cert je. Dia bukannya asing. Yang kena conjugate tu kalau dia cert 3 tolak cert X. So yang ini tak sama dengan cert 3 tolak cert X. Yang ni dia patah balik macam apa? Kita punya properties of cert tu. So awak jangan ingat cert 3 tolak cert X. So dia adalah seketul cert. Bila seketul cert kita akan darab dengan itself. Maksudnya kita akan tetap darab dengan darab dengan apa? Darab dengan apa? Cert 3 minus X per cert 3 minus X. Kekal minus tu. Jangan jadi tambah pula. Okay. So dia kekal. Kalau dia asing, baru dia tambah. So dapat berapa ni? Kalau dipermudahkan. 5 cert 3 tolak X per 3. 5 cert 3 tolak X per dengan 3. Kenapa dapat 3? 3 tolak x. So per 3 tolak X. Kan? Dia kalau seketul tu darab dengan seketul tu hilang je tanda cert. Okay ni YouTube. Okay faham tak yang 5A tu? Faham. Ada yang nak tanya tak? Okay. C, D, E, H. Siapa nak jawab? Apa jawapan C?
Madam nak cuba. Okey, Nasrin. Yang C tu saya dapat 11 minus set 85 per 6. 11 minus set 85 per 6. alright. So darab dengan apa? Darab dengan set 17 tolak set 5 per set 17 tolak set 5. Okey. Ingat nak kita ikut yang bawah. Okey. So conjugate yang bawah. So that's why dia jadi minus. Jadi bila bawah minus, atas pun mesti minus. Janganlah pula awak tengok ke atas tu tolak, tiba-tiba ke atas tu jadi tambah. Okay? So hati-hati. First kali tengok yang di bawah, kita akan follow conjugate yang di bawah tu. Lepas tu untuk hasil darab dia tu atas bawah dia tu mesti sama. Kalau bawah ni tolak, atas pun mesti tolak. So yang atas ni di numerator ni tak payah tengok, tak ada kena-mengena. Dia ikut je. Okay, dia ikut je apa benda yang kita darab. So hasil darab tu kembang darab set macam mana. Tengok balik properties. Kita pun dah practice dah. Okay. So daripada awal tu macam mana hasil darab set. Dan the answer is 11 minus square root of 85 over 6. Okay, D. Buat apa D? Madam, saya nak cuba. Okay, Sarah. 13 set 2 tambah 3 set 30 per 34. Alright, good. So apa yang didarabkannya? 2 set 10 tambah set 6 per 2 set 10 tambah set 6. Okay. Tak, proses darab. Ada lagi yang masalah tak dengan proses darab ni? Bagi tahu. Awak mana tak clear, awak kena cakap lah. Macam ni je lah kita jumpa orang. Awak macam tahu faham. Saya buat quizzes, merah juga. Faham ke tak sebenarnya? Apa pasal quizzes banyak sangat merah? Sebab apa? Susah ke soalan quizzes tu? Index. Boleh tengok balik tak dia punya history quizzes tu? Boleh. Tengok balik, buat balik pembetulan tu. Okay, E. Ada 2 term. Lagi dah complicated. Macam mana 2 term ni? Lain-lain. Ni seketul. Ni seketul. So macam mana kita akan buat? Awak kalau bubuh dalam kalkulator canggih tu, dia boleh tahu bagi jawapan Benda ni ada 2 cara. Cara pertama, okay. Darab
conjugate setiap satu term tu dulu. Okey, darab conjugate. X ni bukan salah lah. X tu darab. Darab setiap conjugate untuk setiap satu term tu dulu. So maksudnya kita 3/1 tambah set 3. Okay, darab dulu dengan conjugate dia. Apa conjugate dia? Satu tolak set 3. 1 tolak set 3 per 1 tolak set 3. Okay. Lepas tu tolak 1/1 tolak set 3. Yang ini apa pula conjugate dia? 1 tambah set 3. 1 tambah set 3 per 1 tambah set 3. Okey. So selesaikan yang ini. Dapat apa? Atas tu macam mana kalau didarabkan? 3 tolak 3 set 3. 3 tolak 3 set 3 per bawah 1 tolak 3. 1 kuasa 2 pun 1. 1 tolak 3. Okey, yang ini akan jadi macam mana? 1 tambah set 3. Okey, 1 tambah set 3 per dengan 1 tolak 3. 1 tolak 3. Okey, macam mana kita nak simplify kan ni? Nak gabungkan dua pecahan ni. Kedua-dua bawah tu per dengan apa? 1 tolak 3. Bawah. Betul lah. 1 tolak 3 tu berapa? Negatif 2. So macam mana? Samakan bawah. Kalaulah 5/7 tolak 3/7, dia akan jadi apa? 2/7. Macam mana? Atas je kan awak tolak kan? Ha. Sebab dia dah, bawah dia dah sama. Terus dapat 2/7. So dia macam ni. So kalau dia ni, macam mana? 3 tolak 3 set 3 tolak, tapi kena letak kurungan. Per semua dengan negatif 2. Okay. So, kenapa kena letak kurungan? Kita akan buka kurungan tu. So, tolak 1. Itu beza dia. Tak letak kurungan, dia boleh jadi salah. 2. So, berapa ni? 3 tolak dengan 1. 2. 2. So, negatif set 3 tolak dengan set 3. Negatif 4 set 3. Negatif 4 set 3. Okey, boleh kecilkan lagi. Macam mana nak kecilkan lagi ni? Negatif 1 tambah 2 set 3. So, kalau awak nak kecilkan, maksudnya setiap satu ni, dia boleh asingkan. So, yang ini akan jadi negatif 1. Negatif 1. Kan? So, negatif-negatif sini dia akan jadi positif. Tapi 2 sini akan jadi 2 set 3.
yang terringkas. Maksudnya awak kena alert lah. Atas tu ada nombor 2, ada nombor 4. Bawah tu -2. Masih boleh dikecilkan. So kita nak jawapan yang terkecil. -1 tambah 2 set 3. Kalau metod 2 apa dia? Awak rasa awak pakai apa? Dalam YouTube tu yang F tu dia tunjuk pakai apa? Dia buat apa dulu? Kalau yang F tu. Metod 2 apa lagi option? Dia kembangkan. Metod 2 samakan pembawah ataupun cross product dulu. Okay, dia buat cross product. Maksudnya, okay, kita ada 3/1 tambah set 3 tolak 1/1 tolak set 3. So dia buat cross product. So yang ni darab dengan 3, yang bawah ni darab dengan 1, yang bawah ni dia darab sama dia. So kita akan dapat 3, 1 tolak set 3 tolak 1, 1 tambah set 3. So darab yang bawah sesama dia orang. Okay. So yang atas kembang sini 3 tolak 3 set 3 tolak 1 tolak set 3 per dengan bawah ni kalau dikembangkan 1 tolak 3. Sebab kebetulan bawah diorang tu sesama adalah conjugate to each other. Okay. Dia adalah conjugate to each other. So dia terus 1 tolak 3. So yang ini, proses yang ni terus awak dapat yang step yang ini. Nampak? Berapa banyak step awak boleh potong. Kita ikut shortcut. Awak punya step ni daripada sini baru jumpa tang ni. Kalau awak guna method 2 ni, shortcut lah sikit. Dah jumpa dah step yang akhir tu. Okay. Mana-mana pun boleh step. Okay, sama step dia tu. Sebab kebetulan pembawah dia tu adalah conjugate to each other. So, automatic bila kita buat cross product, kita samakan pembawah, hilang dah set dekat bawah. Itu je lah kita punya tujuan, kita nak hilangkan set kat bawah. Set dekat atas tu biar P. Okay, H. Apa jawapan? So H ni ikut nak guna method 1 ke nak ikut method 2? Mana-mana pun boleh. Dapat berapa H? Ada siapa try H? Syad ada tak? Syad? Korang ni kalau saya panggil-panggil tengah ni, kalau tak ada saya note sebagai absent lah. 3. Berapa? 18 set 3. 18 set 3. Ada yang tak dapat? Ada yang nak tanya? Saya medium tak dapat. Okay, macam mana? Buat macam mana dulu ni? Siapa tadi yang jawab? Hilman. Salsabila, macam mana korang dapat? Hilman! Ya, madam. Dia kalau dalam kelas ni saya dah bertempit dah ni. Macam mana dapat? Saya darab dengan set 3 tolak set 2 per set 3 set tolak set 2. So awak settlekan dulu satu-satu. Ya.
So yang ini biarkan dulu. Okay. So hasil yang ni dapat apa? Dapat apa pula? Dapat apa? Madam, bila dah Dapat kembangkan tu dapat 8 set 3 tolak 15 set 2 tolak 8 set 2 tambah 10 set 3 15. set 2. 15 set 2. Lepas tu Lepas tu? tolak 8 set 2. Lepas tu tambah 10 set 3. Per 3 tolak 2. Yang sebelah Lepas tu ni ada tambah lagi. yang hujung. 23 set 2. So macam mana boleh mati set 2 tu? Oh ni faham. So yang ini 8 set 3 tambah 10 set 3. 18 set 3. Yang ini tolak 23 set 3. Tapi bawah ni dia sama dengan 1. So tak payahlah per dengan 1. So tambah balik dengan 23 set 2. Set 2. Turun. So yang ni cancel. So dapat je lah. Okay. Madam, Ya. macam dapat 15 set 2 tu? Macam mana dapat? 15 set 2. Macam mana awak dapat? Siapa tadi? Macam mana hasil darab dia awak boleh dapat 15 set 2 ni? Dia 5 darab set 6 darab set 3 kan? 5 darab set 6 darab set 3. Lepas tu set 6 tu dia kecilkan jadi set 2 darab set 3. Ini dapat ni. Okay, Lepas 8 tu set negatif 3. 5 set 6 darab dengan set 3. Oh, saya salah tulis ni Hanan. Kat mana saya missing kat situ? Ni 5 set 6 ada kat sini. Okay. Okay Hanan kat situ. Kembangan dia tu. Okay, buat satu-satu tu. Dia dah ringkaskan. 5 darab set 6 darab set 3 sama dengan 5 set 18. Set 18 tukar jadi apa darab apa? 9 darab 2. So dia 5 darab set 9 darab set 2. So set 9 jadi 3. Tu sebab dapat 15 set 2. Dia dah ringkaskan dah. Okay, macam mana dapat 15 set 2 tu? Dia waktu ni darab dengan yang ni. Tu sebab set ni darab ni yang
Dan warna purple ni awak kena praktis kerap. Sebab nanti bila dia datang dalam bentuk exam ni, dia akan datang dalam bentuk yang banyak macam ni. So awak kena guna apa benda yang awak praktis yang mula tu lah. Daripada awak jadikan sekuntum bunga je, soalan exam dia adalah sejambak bunga. Dalam sejambak bunga tu banyak kuntum bunga. Gitu istilah dia. Hentam je lah. Pukul berapa dah? Baru tak kat sini. Esok dah lah cuti komun ni. Aduh. Lock pun tak masuk. Okey, kita habiskan set. Hari ni kita habiskan semua. To solve surd equation, we have to eliminate the surd sign by squaring both sides. Okay, kita nak eliminate surd sign adalah dengan squaring both sides. Okay, if there is one surd sign, then we do one squaring both sides. Kalau ada two surd sign, then we do twice squaring both sides. Okay, so untuk square root of A square, dia akan dapat A. Square root of x plus 2 square akan dapat x plus 2. Okay. This might be useful. If there are two surd, it's easy if we let two surd at each side. Check whether both values satisfy the original equation. So yang ini penting. Okay. Jangan lupa recheck. Kalau untuk soalan ni, jawapan akhir. Okay. Ganti dalam soalan asal. Make sure left hand side sama dengan right hand side. Okay. B. A YouTube. Okay, mana yang boleh kita laju? Okay, B. Kita nak cari solving ni, maksudnya cari nilai X lah. Okay. Ni maksud solving ni. So kalau untuk B ni, dia boleh eloknya, senangnya kita bawakan 5 tu ke sebelah. Then kita akan buat squaring both side. So maksudnya untuk yang ini, sini pun ada square, sini pun ada square. Dia mesti both side. Okay, untuk yang ada surd, dia akan tinggal 2x minus 1 je. Kalau untuk 5 ni, 5 kuasa 2, dapat berapa? 25. 25. Then kita bawa lah. Sini 26. So tinggal X sorang-sorang. Kita nak mencari nilai X. So X sorang-sorang dapat berapa? 13. 13. Okay. So recheck. Awak kena recheck. Okay, masuk balik. Apa saya kata tadi, jawapan akhir ganti balik dalam soalan asal. So awak akan masuk balik 2 darab dengan 13 tolak 1 sama dengan 5. 2 darab 13 berapa? 26. 26 tolak 1? 25. 25. Surd 25? 5. 5. So sini yang awak akan nampak left hand side sama dengan right hand side. So yang ni accepted lah. Betul lah. Okay. So kena recheck. Okay, satu lagi soalan.
Kita try. Ni di YouTube. Okay, yang ini. Apa yang awak ni rearrange dulu rasanya? 1 tu bawa belah kanan. Okay, so set 3x tambah 1. So sini jadi 1x tolak 1. Baru kita buat squaring both side. Okay, so kita akan ada okay, yang set ni hilang lah. X tolak 1 square akan jadi apa? Expand. Jangan x squared tolak 1. Dia expand. Okay. So awak jangan ingat semua senang macam tu je. So dia kena expand. So expand lah. Macam mana? Dapat apa expand? X kuasa 2 tolak 2x Tolak 2x tambah 1. Okay, so kita akan form into quadratic. Bawakan semua satu side. Dapat apa quadratic dah? X squared tolak 5x sama dengan kosong. Okay. Bawa semua ke sebelah. Apa-apa nilai x? X tolak kosong, X tolak 5. X tolak kosong tu janganlah bendui sangat. X tolak kosong sama dengan apa? Any number kalau tolak dengan kosong? Lima tolak kosong jadi apa? 5. 7 tolak kosong? 7. X tolak kosong? X. Keluarkan je X. Ibarat macam kita faktor keluarkan X. X tolak X sama dengan kosong. X sama dengan 5. Tulislah X macam tu. Janganlah luruh sangat X tolak kosong. Dia punya lah, dia guna kalkulator dapat kosong dengan 5. Dia buat try faktor. X tolak kosong, X tolak 5. Alah hai. Ni luruh. Luruh. Bendoi. Okay, apa squaring, set, apa kita kena buat bila dapat jawapan akhir? Kena check. Kena recheck. Gantikan Dua-dua tu kita kena recheck. Untuk X sama dengan kosong, okay, masukkan 3 kosong tambah 1 sama dengan kosong tolak 1. Masukkan apa yang nilai X tu kat original question. Okay. So, sebelah kiri ni dapat apa? 3 darab dengan kosong. kosong. Tambah 1. 1. Sini kosong tolak 1. Negatif 1. Set 1. 1. Sini dengan 1. Sama tak? Tak. So dia tak sama. Tunjuk juga X sama dengan 5. Set 3 darab 5 tambah 1.
Yang ini 5 tolak 1. 3 darab 5 15. tambah 1. 16. 5 tolak 1. 4. Set 16. 4. Sama tak? Sama. Okay. So apa yang kita nak buat conclusion dekat sini? Dekat X sama dengan kosong tu apa kita nak tulis? Mesti ada satu benda statement. Reject. Rejected. Okay. Not accepted. Ignore. Mesti ada. Kalau tak ada, kami assume X sama dengan kosong, X sama dengan 5 tu dua-dua awak nak. Okay, so kena bagi baru ada markah. Di YouTube. Okay. F YouTube. E last. Korang buat. Nanti bagi saya jawapan. Apa-apa. 1 ke? Salah. X sama dengan 1/4. X sama dengan 1/4. Buat macam mana? Set X tambah 2 tu bawa belas kanan. Okay, lepas tu Buat squaring both side. dia bawa mana-mana pun boleh tau. Ada kawan awak bawa set X, ada yang bawa set X tambah 2 mana-mana pun boleh. So kalau awak dah bawa set X tu continue je. Nanti kita comparekan dia punya step dia tu. Okay, kembangan dapat berapa Sarah? Sini X. Lepas tu sebelah kanan dapat apa? Terus yang kembang dia tu dapat berapa? 4 tolak 4 set X tambah 2 tambah X tambah 2. Tambah X tambah 2. Okay. So, rearrange balik. Semua yang tak ada set ni, bawakan dia setempat. So, dapat apa je? 4 set X tambah 2 sama dengan 6. 4 set X tambah 2 samakan dengan 6. Okay. Jumpa lagi set. Selagi tak habis set, apa lagi kena buat? Squaring both side. Tapi yang ni saya kecilkan dulu. Bahagi 2. Oh, okay. So, bahagi dulu dengan 2. Dapat 2 set X tambah 2 sama dengan 3. So, bila bahagi 2, dia kena both sides. Okay. Okay, next. Baru kita buat. Squaring both side. Okay. Ada lagi set squaring both side. So, dapat berapa situ? 4 dalam kurungan X tambah 2 sama dengan 9. 9. Okay. So, dapatlah bawah ni. Betul balik. Alright. Very good. Okay. So, F YouTube. G jawapan dia. Saya bagi tahu orang cek. Sama dengan 16/9. Okay. H X sama dengan 8. I X sama dengan 9/16. J X sama dengan -1. Okay, ni untuk yang page 16.
So buat juga esok pun kalau kita tak ada kelas. So settlekan juga yang ini sampai log habis settlekan. Okay? Okay, so Okay, that's all for today. Thank you, class. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Baru dengar suara korang kan, satu-satu kan. Tang aku tanya Macam mana? haram nak jawab.